inayah daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam menunaikan satu tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi ini diterima oleh Allah taala dan diberkati oleh Allah taala, dan ianya mudah-mudahan jadi bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah taala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat kepada harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang penuh keimanan, dengan hati yang penuh ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung perbincangan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh almarhum Mantan Mufti Negeri Sabah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Islam memandu manusia dunia dan di akhirat. Dalam ajaran Islam, beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan di akhirat adalah tuntutan Allah secara mutlak. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam juga dituntut oleh Allah Ta'ala beramal untuk hidup di akhirat sebagai darul baqa dan bekerja untuk hidup di dunia sebagai darul fana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam kita ni, agama yang kita anuti hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Islam ajar kita apa yang Islam ajar? Islam ajar kita untuk kerja untuk hidup di dunia, dan beramal untuk hidup di akhirat. Ni dua-dua ni tuntutan agama, tuntutan Islam. Hatta tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam pun bekerja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bekerja. Nabi tak beramal sepanjang masa, Nabi kerja. Tuan-tuan bacalah sirah Nabi SAW. Nabi bekerja sebagai peniaga, Nabi bekerja sebagai pengembala. Untuk apa? Untuk hidup di atas dunia ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan benda mestinya Allahumma salli ala Muhammad. Bergawang sekali bunyi, slow sikit. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, para salafun salih juga dituntut oleh Allah Ta'ala beramal untuk hidup di akhirat. Nabi kita, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, para salafun salih dituntut oleh Allah Ta'ala untuk beramal. Beramal tujuan apa? Untuk hidup di akhirat. Apa yang kita amal hari ini untuk esok, untuk hari esok. Kita buat hari ini, kita beramal untuk hari akhirat yang disebut sebagai darul baqa, hari yang kekal abadi. Dan kita kerja atas dunia ni, tuan-tuan sekalian, sebagai darul fana. Darul fana ni, tuan-tuan sekalian, negeri yang bakal binasa, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap sesuatu akan binasa, semua akan binasa. Dah tu duduk atas dunia ni, duduk saja ke, dengung ke, beramal ke tak? Beramal saja ke ataupun kena kerja ke? Kena kerja juga untuk hidup atas dunia ni. Hidup yang sementara, kerja-kerja lah, tak ada masalah. Itu Islam yang Islam ajar. Dan Islam, agama kita ni, Islam sebagai ad-din. Ad-din ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ulama sebut ad-din ni itu cara hidup. Islam ini bukan sekadar religion semata-mata, bukan sekadar agama semata-mata. Dan Islam ni ad-din. Dalam bahasa Inggeris panggil benda dia, the way of life. Tu dah tu. Takut salah grammar kan susah.
Agak-agak betul tu. The way of life, cara hidup kita. Yes. Islam ni tuan-tuan sekalian, dia tak halang manusia. Tak halang manusia mencari kehidupan dunia yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Tak halang. Nak cari dunia banyak mana, cari. Islam tak halang. Islam tak marah. Nak cari dunia, nak cari pitih, nak cari kekayaan Allah, fadal. Selagi mana tak bercanggah dengan agama, ya Allah. Islam bukan nak halang, tapi Islam nak jaga. Islam ni nak jaga. Ada hak-hak dia. Nak cari pitih, ya Allah. Kita nak jadi kaya, ya Allah. Tuan-tuan sekalian, ramai mana di kalangan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kaya. Ramai mana sahabat ni jadi kaya? Berderu. Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu kaya. Sayyidina Uthman ibn Affan kaya. Kaya Sayyidina Uthman. Tuan-tuan sekalian, cuba cari dalam dunia ni, orang mati dah, tapi akaun dia hidup lagi. Pernah jumpa tak? Orang mati dah, tapi akaun dia hidup lagi. Antara yang disebut yang dia mati dah, akaun dia hidup lagi, ialah Sayyidina Uthman. Walaupun dia mati dah, tapi akaun dia hidup lagi. Siapa hari ni? Sayyidina Uthman. Panjanglah cerita ni. Kisah dia dibeli Allahumma salli ala Muhammad, dia beli telaga daripada Yahudi tu. Kisah tu. Telaga tu ada lagi. Telaga tu ada hari ni. Tapi kerajaan Arab Saudi dia tutup. Dia kat pagar sebab ramai orang dia oleh. Dia masuk seling, tu jadi pelik . Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah tu kaya. Suhaib Ar-Rumi kaya. Ramai di kalangan sahabat Nabi SAW kaya. Makna kaya ni tak salah. Kita tak boleh menafikan bahawa setiap orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari tidak hanya ingin memerlukan kebaikan dan kebahagiaan akhirat saja, malah mereka nak juga memperolehi kebaikan dunia ni. Kita nak belaka dua-dua. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kita selalu doa. Di penghujung doa kita akan baca doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan kita akan baca doa ni. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan berilah kami kebaikan akhirat. Dan jauhlah kami, peliharalah kami daripada azab api neraka. Ni doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak belaka dunia, kita nak akhirat. Tak salah. Ambillah, carilah dunia. Carilah dunia selagi mana tak bercanggah dengan Islam, ya Allah. Yang jadi masalah kita cari dunia sampai langgar batasan, langgar hak, langgar sempadan. Tu silap. Selagi mana tak langgar tak langgar hak, tak langgar hudud Allah Ta'ala, tak langgar batasan Allah Ta'ala, carilah. Nak jadi billionaire ke, nak jadi millionaire ke, lagilah. Allahu Rabbi. Doa yang termaktub dalam Quran ni jelas. Tuhan sebut, Tuhan tunjuk, setiap orang yang beriman nak kebaikan dunia, nak kebaikan akhirat, nak kebaikan hidup dunia, hidup akhirat, nak belaka. Dunia kita nak, akhirat kita nak. Yang mana Islam, tuan-tuan sekalian, dia pandu manusia untuk dapat kebaikan hidup dunia dengan berusaha dan bekerja. Nak dapat dunia, kerja, berusahalah. Dia tak boleh nengu, duduk ada lambun nengu. Mana je? Tunggu duit apa? Tak itu. Dia kena kerja. Memang bekerja. Shopee. Jual baju. Kerja tak apa, tak ada masalah. Kerja. Dan untuk dapatkan hidup akhirat kena beramal. Ada orang kerja je 24 jam daripada gelap sampai gelap, kerja beramal doa Allah tu berat.
Hak beramal saja tak kerja, tak apa jadi kau. Sebab itulah tuan-tuan sekalian ada pepatah disebut, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Disebut bekerjalah, berusahalah untuk cari kehidupan dunia. Kerja nak cari kehidupan dunia seolah-olah mu hidup selama-lamanya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk dunia kamu, berusahalah untuk dunia kamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Jadi dua ni kena ada. Nak kerja lah, tapi kena ingat, kena beramal. Sebab apa? Untuk akhirat kamu. Sebab kamu akan pergi kepada dunia selagi. Sebab tuan-tuan sekalian, kita tak terhenti atas dunia ni saja. Kehidupan kita ni tak terhenti atas dunia ni saja. Sebab ada sebahagian orang dia menganggap kehidupannya atas dunia ni saja. Mati habis lah. Ada benda lah. Tapi kita Islam dia ajar, Allah ajar kita, Nabi ajar kita, kehidupan kita bukan setakat atas dunia ni saja. Ingat, kehidupan kita bukan setakat dunia ni saja. Kita akan ada sehidup lagi. Kita akan ada sekehidupan lagi. Hak tu kehidupan kekal abadi. Hak atas dunia ni sekejap je, pejang jelek, mati lah. Kita akan berpindah ke satu alam lagi, satu kehidupan lain, iaitu kehidupan di alam akhirat. Hak tu kekal abadi, yang disebut tadi darul baqa tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itulah tuan-tuan sekalian, Islam pandu kita. Islam memandu manusia cari rezeki yang halal untuk kebaikan mereka hidup di dunia, iaitu berusaha dan bekerja secara halal pula. Jadi Islam pandu kita cari rezeki yang halal. Lagu mana mu nak cari lagu ni kena ikut cara ni yang diajar oleh Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala zahrihi khairum min an ya'tiya rajulan a'tahu Allahu min fadlih fayas'aluhu a'tahu am aw mana'u. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mengambil seseorang kamu akan tali untuk mengikat kayu api, maka dipikulnya kayu api itu atas belakangnya adalah lebih baik daripada dia pergi meminta kepada seseorang yang telah dikurniakan Allah kelimpahannya, lalu dia minta kepadanya sama ada diberi ataupun tidak diberi. Nabi sebut dalam hadis, seorang yang berusaha ambil tali, ikat kayu, letak atas belakang, pergi jual, lebih disukai daripada orang pergi kerja dia pergi mitok je pagi petang siang malam. Tak ada kerja buat. Kederak ada, tulang pak kerak ada, tapi kerja dia mitok je pagi petang siang malam. Tak kerja buat, ada tenaga tapi tak kerja, malah nak kerja. Hak tu yang tadi tu Nabi lebih suka daripada orang hak mitok. Dia minta dengan orang yang dikurniakan kelimpahan harta, sama ada diberi ataupun tidak diberi. Kerja minta je. Allahumma salli ala Muhammad. Kerja minta je. Nabi lebih suka orang yang tadi disebut tadi, lebih disukai, iaitu dia ada tulang pak kerak, yang ambil tali, dia ikat kayu api, dia jual. Tak ada kerja minta, tapi dia boleh buat benda tu. Hak ni tulang pak kerak ada, kederak ada, tapi minta maaf sebut malah nak usaha. Ni bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dengan Rifa'ah bin Rafi' telah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyul kasbi atyab? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rawahul Bazzar wal Hakim. Disebut oleh Nabi SAW, apakah usaha yang paling baik? Usaha yang paling baik. Lalu Nabi SAW jawab, usaha seseorang yang lebih baik ialah usaha dengan tangannya
dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Nabi kata usaha dengan tangan sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur, yang tak nipu, maka hak ni lebih baik, kata Nabi SAW. Usaha yang lebih baik, yang paling baik Nabi sebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam yang merupakan agama fitrah, dia pandu kita, dia pandu manusia nak dapat rezeki dan kehidupan. Kita nak dapat rezeki, nak dapatkan kehidupan yang baik dalam dunia, bukan sekadar doa saja. Islam aja, bukan sekadar doa aja, beramal doa tak jadi, kena beramal lah. Tetapi hendaklah berusaha dan bekerja mengikut kebolehan, kelayakan dan kepakaran masing-masing, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata Sayyidina Umar, tolong diperingat, la yaqudu ahadukum an talabir rizqi yaqul Allahumma arzuqni faqad alimtum anna as-samaa'a la tamturu dhahaban wala fiddah. Kata Sayyidina Umar, seorang kamu tidak boleh cari rezeki dengan duduk diam saja, dengan hanya berdoa pada Allah. Tak boleh. Duduk diam je, duduk doa, ya Allah tu rezeki, ya Allah, ya Allah tu rezeki. Ya duduk diam, duduk dalam lambung gitu, dengung ulur kat daun. Ulur kat daun, ya Allah tu lah rezeki, tu lah rezeki. Agak tak boleh. Sedangkan dia tahu faqad alimtum, dia kata Sayyidina Umar, sedangkan kamu tahu, alimtum, kamu tahu bahawa langit itu tidak menurunkan hujan mah dan tidak turunkan hujan perak. Nengung terlambu, ya Allah tu rezeki, ya Allah, ya Allah, Allah marzuqni, ya Allah tu lah rezeki padaku, ya Allah. Tak ada pun debok ya tu, usaha tak ada, kerja buat tak, pada doa. Bukan kata salah doa tak, tapi kena ada cara dia, kena ada ikhtiar dia. Nak dunia, kena ikhtiar. Baik. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, inni akrahu an ara ar-rajula faghiran la fi amri dunya wala fi amri akhirati. Sesungguhnya aku sangat benci tengok orang yang duduk diam diri buang masa tanpa berusaha dalam urusan dunia dan tidak beramal dalam urusan akhirat. Kata Abdullah Ibn Mas'ud, dia kata, aku sangat benci pada orang yang duduk diam tak buat benda, beramal untuk, berusaha untuk urusan dunia pun tak, beramal untuk akhirat pun tak, malah belaka, semayang dok, amalan tak dok, kerja buat dok dia buang masa gitu, dok galak bagi petang siang malam. Allahu Rabbi. Ni berat. Kata Ibnu Mas'ud, aku benci kakak ni. Aku benci tengok orang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kata Luqmanul Hakim, berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, kayakanlah dirimu dengan rezeki yang halal dari kepapaan, kerana tidaklah ada seseorang yang berhajat kepada orang lain kecuali mereka yang ada padanya 3 perkara. Pertama, nipih agamanya. Kedua, lemah akalnya. Dan ketika hilang maruahnya. Dan yang lebih besar dari yang 3 perkara ini ialah ringan pandangan manusia terhadap dirinya, yakni orang hormat pada dia. Ini pesanan Luqmanul Hakim. Pesanan Luqmanul Hakim, seorang wali yang namanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, termaktub dalam satu surah daripada surah Al-Quran, surah Luqman. Seorang yang hebat, yang sangat hebat. Banyak dalam ayat ni pesanan-pesanan yang ditinggalkan. Kata di antara pesanan Luqmanul Hakim kepada anak dia kata, wahai anakku, mu kena kaya dirimu. Wahai anakku, mu kena kaya dirimu dengan rezeki yang halal, dengan cari rezeki yang halal dari kepapaan. Carilah. Kerana tidak ada seorang yang berhajat kepada orang lain,
Tidaklah orang yang berhajat kepada orang lain hanya dia punya mitok, kecuali mereka ni ada 3 perkara. Jenis Ibrahim mitok dengan orang ni, Ibrahim mitok. Yang pertama, nipih agama, Allahu Rabbi. Yang kedua, lemah akal. Yang ketiga, hilang maruah. Jenis tak mal, hilang maruah. Dan hak paling besar, kata Luqmanul Hakim, orang tak berapa hormat ke dia, kurang hormat orang lain pada dia. Yang orang tak hormat dia, orang tak cara ke dia. Jinda ni Ibrahim mitok. Bayang. Ada seorang, tembuk lama, tulang kerak ada, tapi patan jumpa patan jumpa duit RM3. Patan jumpa duit RM3. Astagfirullahalazim. Dia tulang kerak ada, kederak ada, tapi kerja mitok. Sekali dua boleh tahan kira. Main kerek ingat, aku duk layang. No. Bukan kata kita kena kudok, tapi Pak Anis betul. No. Pagi jumpa mitok dah, tengah hari jumpa mitok ulok, petang jumpa mitok ulok, malam jumpa mitok lagi. Mai Pak Anis betul. Ada peleponnya khutbah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu tuan-tuan yang Islam ajar kita, Islam pandu kita. Islam juga pandu manusia nak dapatkan kebaikan hidup di akhirat, iaitu beramal. Beramal ibadah berasaskan iman dan ilmu pengetahuan. Ya. Nak dapatkan kehidupan akhirat, kebaikan kehidupan akhirat, yang pertama kena beramal. Beramal ibadat mesti asas dia iman dan ilmu. Kalau tak ada dua ni, amal ibadat kita Tuhan tak terima. Beramal tapi iman tak ada, Tuhan terima ke tak? Iman tak ada. Beramal tapi ilmu tak ada. Sebab tu disebut dalam hadis, Nabi sebut fi akhir zaman ubadun juhal. Di antara Nabi sebut, antara tanda akhir zaman, fi akhir zaman, Nabi kata ahli ibadat yang jahil. Beribadat dia tak tahu benda, jahil. Macam disebutlah dalam kisah Allahumma salli ala Muhammad, pembunuh bersiri tu sehingga bunuh 100 orang. Hak lah dia bunuh seorang ahli ibadat, beribadat tapi tak ada ilmu. Bila mana si pembunuh ni mari rasa nak bertaubat, dia pun pergilah jumpa dengan Tok Syekh ni, ahli ibadat. Dia tanya Tok Syekh, wahai Tok Syekh, saya ni bunuh 99 orang dah, saya nak bertaubat ni, Tuhan terima tak taubat saya? Lalu kata ahli ibadat ni, berat nanang. Berat nanang, 99 orang dah membunuh, Tuhan ada apa dah dosamu, berat dah mu. Nak membakar dicampur dalam api neraka. Allahu Rabbi, saya nak bertaubat. Dia pergi jawab lagu tu. Maka Pak Yah dia kata, kalau gini belah-belah ni bunuh orang, dia bunuh tu ahli ibadat tadi dengan sebab kejahilan, jahil. Akhirnya temu dengan seorang alim lagi abid. Dah lah alim berilmu, kuat ibadat pula. Allahu Rabbi. Jumpa dengan dia, tanya pandangan, saya bunuh orang 100 orang dah, last sekali bunuh ahli ibadat 7 kampung. Boleh tak saya nak bertaubat ni, saya nyesal dah ni. Dia kata, dosamu banyak mana pun mu akan diterima oleh Allah. Syarat mu bertaubat pada Allah, Tuhan terima. Dosa banyak mana pun bertaubatlah. Tapi dengan syarat mu kena lagi, mu kena hijrah, jangan duduk kapung asal. Panjanglah cerita tu. Nak kabar ilmu tadi. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ilmu dengan iman tidak boleh lagi. Mereka yang hidup beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Tuhan sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tuhan sebut Allah akan meninggikan, Allah Taala akan tinggikan darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang berilmu, yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Tuhan angkat darjat. Disebut dalam syarah ayat ni, tafsir ayat ni, satu-satu darjat dia angkat setinggi langit dan bumi. Allahu Rabbi. Ni kelebihan yang Tuhan beri. Beriman dan berilmu. Sebab tu amal ibadat kita yang kita buat mesti dasar dia, asas dia iman dan berilmu. Sebab tu kena mengaji, kena belajar.
Kena mengaji, kena belajar free of charge je. Mari masjid, mari dengar tok guru alim ulama ngajar, ustaz-ustaz ngajar free of charge. Kena bayar tak sehari? Free yo. Allahu Rabbi. Silat air bulan ada makan. Silat air bulan lah, hari ni tak ada. Silat air bulan. Silat air bulan ada makan pula. Nak kabur kelebihan kita cari ilmu, carilah. Dan dia kata orang yang beriman, yang mengharapkan bertemu dengan Allah, yang mendapat kebaikan hidup di akhirat, ialah mereka yang beramal dengan amal-amal yang soleh di dunia ini. Tuhan sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Tuhan sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa-siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah dengan amal-amal yang soleh. Kita nak tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak kita ni temu dengan Allah dalam keadaan Allah redha. Allah Ta'ala sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa-siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah redha di yaumul mahsyar, di hari kiamat nanti, kata Allah, falyamal amalan salihah, maka dia kena beramal dengan amal-amal yang soleh. Beramallah. Kita nak temu dengan Allah esok di hari akhirat, nak temu dalam keadaan Allah redha, dalam keadaan Allah terima kita, dalam keadaan Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang, maka beramallah. Beramallah tuan-tuan sekalian, beramal. Beramal amal dengan amal-amal yang soleh. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut boleh disimpulkan tuan-tuan sekalian, seorang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ialah mereka yang berusaha dan bekerja untuk dunia dan beriman, berilmu, beramal dengan amalan yang soleh untuk hidup di akhirat. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian, kita ni nak dapatkan hidup di dunia, nak dapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Kita nak kebaikan dunia, kena usaha, kena kerja. Tu nak kehidupan dunia. Dan nak kehidupan akhirat, nak comel bila bertemu dengan Allah Ta'ala, kena beriman, kena berilmu, kena beramal. Nak dapatkan hidup di akhirat, hidup yang kekal abadi, yang Allah redha, di mana mereka itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut bila mana kita ada syarat prasyarat tadi. Yang pertama beriman, yang kedua berilmu, yang kedua beramal soleh. Ni janji daripada Allah. Ni antara prasyarat untuk kita tempuh tiket kita ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yadkhulul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang pertama yang beriman serta buat amal soleh, beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini janji daripada Allah. Ini janji daripada Allah. Kita tunai dua syarat, yang pertama beriman, yang kedua beramal. Tapi kena berada ilmu. Beriman dan beramal mesti didasari dengan ilmu pengetahuan. Kalau beriman saja, beramal saja, tak ada ilmu, bimbang-bimbang, takut-takut, bimbang-bimbang, takut-takut, Tuhan tak terima. Maka tiga-tiga tadi kena ada, ilmu, iman dan amal. Maka dalam ayat ni Tuhan sebut, Allah akan masukkan ke dalam syurga mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh. Beriman dengan amal soleh. Ingat baik, dua ni. Kalau tak ada dua ni, takut-takut kita menempuh tiket sebelah daripada syurga, takut-takut go to hell, takut-takut diumbang dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dan beramal soleh. Dia tak boleh kita beriman saja, tak ada amalan, tak jadi. Dia tak jadi juga kalau beramal saja, tak beriman, tak pakai rawat tu. Maka dua-dua ni kena pegang sungguh-sungguh untuk kita tempuh tiket kita menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian kita masuk kepada fasa yang kedua, pengenalan akidah, tauhid dan keistimewaannya. Kita akan bertemu
pada bulan hadapan insya-Allah taala. Kita akan temu pada bulan hadapan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu ma sami'tum, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. ربنا زدنا علما. اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit sebelum boleh dah tutup ni tadi, sebelum kita balik pergi minum air,